Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi buat peminat-peminat resepi segmen Era Enak Rasa Rampai Pagi, iaitu resepi-resepi Chef Mira Putra ataupun Cikgu Hajah Farida Haji Muhammad Taufik. Baiklah, hari ini saya akan menunjukkan resepi yang begitu sedap dan mungkin bis kita ingin mencuba apakah resepi kuih talam hari ini, iaitu talam jagung seri manis. Sudah berseri manis pula apabila memakannya, ya. Baiklah, resepi kita ni hari ini dengan bahan-bahan yang mudah dan senang didapati. Baiklah, saya akan mulakan dengan lapisan bawah terlebih dahulu. Baiklah, kita masukkan terlebih dahulu jagung. Saya masukkan terlebih dahulu jagung. Perisa jagung, gula sebanyak 170 gram, perisa jagung, pewarna kuning. Ni lemon yellow saya campurkan dengan egg yellow. Ini kuning telur dan pewarna kuning lemon. Saya satukan. Digaul bersama. Baiklah, yang ini kita ketepikan terlebih dahulu. Kita masukkan tepung beras sebanyak 280 gram tepung beras. Yang ini tepung gandum, tepung ubi kayu, bukannya tepung kanji ubi kayu, tetapi tepung ubi kayu, santan, kita gaul sebati iaitu merata dan masukkan air sebanyak 800 ml. Kita gaul dulu sebati. Untuk lapisan bawah kita tidak menggunakan telur. Baiklah, setiap yang kita adun, saya membagi tips. Setiap membuat kuih talam, kita hendaklah mengetahui ada 3 step ataupun 3 tips ni. Yang pertama, step pertama ialah mengadun, artinya kita ni memasukkan semua bahan-bahannya ke dalam tempat pengadun. Step yang kedua, hendaklah setiap bahan yang ada tepung yang kita tapis, yang kita adun, hendaklah ditapis. Bahan tepung tu, ini step yang kedua. Ini dipanggil asas membuat kuih talam. Step pertama, kita mengadun semua bahan-bahan tepungnya ke dalam mangkuk pengadun. Step yang kedua, tapis. Kita tapis bahan-bahan yang telah pun kita adun. Step yang ketiga ialah dimasak. Apinya hendaklah kita perlahankan sahaja. Untuk lapisan bawah, step yang ketiga, dimasak hingga meletup-letup. Meletup-letup artinya kita akan nampak ia agak pekat. Jangan juga terlalu perlahan. Jadi pertengahan. Sebabnya takut ketan ni karang hangus. Ini dipanggil orang meletup-letup patu. Ia ada tu nampak sebenarnya meletup-letup patu. Kita ambil spatula. Tutup apinya. Masukkan jagung yang telah pun kita ni gaul tadi bersama gula. Dan perisanya, pewarna sekali. Masukkan ke dalam.
adunan ini. Ingat selepas adunan yang dimasak, ditutup apinya, baru Ketani memasukkan jagung ini. Bukannya sekaligus. Ingat tu Digaul rata. Baiklah. Inilah yang telah pun siap diadun semua dan akan saya panaskan lagi sekejap sahaja. Yang ini akan saya kukus selama 25 minit. Akan saya masukkan ke dalam loyang Okey. Sini adalah loyang ataupun takir 10 kali 10 beralaskan plastik berukuran 16-16 plastiknya. Saya tidak memotong plastiknya, tetapi saya biarkan ianya di luar agar senang kita mengeluarkan kuih talam yang sudah masak nanti Nampak warna yang cantik. Cantik sangat. Ini adalah lapisan bawah kuih talam jagung seri manis. Inilah hasil lapisan bawah yang telah pun siap dan hendak dikukus selama 25 minit ke dalam kukusan. Selepas itu, kita akan membuat untuk lapisan atasnya. Apabila lapisan bawah ini selama 25 minit masak, kemudian kita akan tuang lapisan atas itu ke atas lapisan bawah ini. Baiklah, sekarang saya akan memasukkan terlebih dahulu ke dalam kukusan. Ini adalah bahan-bahan untuk lapisan atas. Mula-mula cara untuk membuat lapisan atas, seperti biasanya, saya akan masukkan santan terlebih dahulu. Kemudian santan hendaklah dimasukkan ke dalam telur, hendaklah dimasukkan ke dalam santan. Bukannya santan dimasuk ke dalam telur, tetapi telur hendaklah dimasukkan ke dalam santan. Telur yang telah pun Ketani cuci, pecahkan, kemudian masukkan ke dalam santan. Kita letak gula sebanyak 200 gram. Boleh juga kita ni kurangkan. Sebenarnya 240 tu terlampau manis, jadi saya kurangkan menjadi 200 gram sahaja. Digaul rata. Saya masukkan air, bahan cecair. Berwarna hijau. Pandan paste atau perisa pandan. Sebabnya di sini saya tidak menggunakan air pandan, tapi saya gantikan dengan pandan paste Setengah sudu kecil garam. Kita gaul rata. Barulah saya masukkan tepung custard. Bahan ni terlalu mudah dan tidak banyak bahan. Tepung custardnya cuma 100 gram sahaja.
Lepas itu baru kita masukkan air alkaline ataupun air abu. Jadi kalau ada biskitan dah tahu apa air abu, boleh ditanyakan jual di kedai-kedai air alkaline. Tetapi kalau dalam bahasa Melayunya air abu dipanggil. Fungsinya kalau meletakkan air alkaline ini adalah untuk mengentalkan kuih talam ketan ini untuk lapisan atas. Jadinya setiap adunan, ya, ingat pada asas talam ataupun basic of kuih talam. Step pertama kita mengadun semua sekali bahan-bahan. Step kedua tapis ke dalam tempat memasak. Ini adalah step kedua. Hendaklah setiap bahan yang mengandungi tepung yang diadun hendaklah kita tapis. Kita ni tapis dulu Jadinya ni adalah step kedua, ditapis. Jadi agar nampak tu licin nampak cantik kata ni punya kuih talam untuk lapisan atas tu sisa-sisa tepung. Baiklah, ini adalah lapisan atas dan kita akan memasaknya sekarang sebelum meletakkan ataupun menuang ke atas lapisan bawah talam jagung seri manis. Kita nyalakan terlebih dahulu api dan diperlahankan. Kemudian ketan ni gaul ataupun dikacau perlahan sehingga naik uap sahaja. Okey, di sini nampak sudah naik uap dan jeli-jeli melekat pada whisk. Ni whisk dan jeli-jelinya tu melekat pada whisk dan ketan ni nampak ianya naik uap. Baiklah, apabila sudah naik uap dan jeli-jeli melekat pada whisk, kita tutup apinya dan dituangkan ke atas lapisan bawah talam jagung seri manis. Ketan ni cucuk-cucuk terlebih dahulu menggunakan garpu lapisan bawah tu. Kemudian baru ketan ni tuangkan lapisan atas ke atas talam jagung seri manis dan dikukus balik selama 25 minit. Inilah hasil ketan ni yang tadi, talam jagung seri manis. Yang telah pun saya kukus lapisan atasnya selama 25 minit. Baiklah, bagi yang telah pun terlepas pandang atau tidak sempat menulis apa-apa resepi kita pada hari ini, bolehlah melayari YouTube segmen Enak Rasa Rampai Pagi dan klik talam jagung seri manis ataupun cuba layari IG Rampai Pagi yang telah pun dimuat turun dengan resepi talam jagung seri manis. Bersama saya lagi, Chef Mira Putra. Semoga bis kita dapat mencuba resepi pagi ini. Selamat mencuba dan semoga maju jaya.